Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Isa, saudara penganjur majlis, Tuan Haji Arif Ismail, Tuan Rumah, Saudara Ustaz Zulkarnain, Saudara Hamizun, Saudara Z. Mat Arif, Musi Tibai, dan yang penting sekali ialah tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian. Saya dijemput untuk cakap tentang campur tangan kuasa asing dan keselamatan negara. Memang sebenarnya inilah yang bidang saya selama ini. Dan apabila kita bercakap tentang campur tangan kuasa asing, ramai di antara kita, rakyat kita, mudah menolak dia. Dia kata tak mungkin, mana ada, ini semua reka-reka saja. Saya ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman saya di dalam tentera yang menyedarkan saya tanpa ragu-ragu bahawa campur tangan asing ni memang benar, memang berlaku, memang ada, memang telah dilakukan, dan kita juga adalah sebagai sasaran selain daripada sasaran negara-negara lain. Saya berkata demikian kerana saya dilatih oleh mereka juga. Dihantar ke pusat NUN di Amerika Syarikat sana atas alasan kononnya untuk membantu dalam memerangi merebaknya kuasa komunis di seluruh dunia. Maka akan dilatih anggota-anggota tentera dan pakar-pakar tertentu dari merata dunia, daripada negara-negara yang menyokong barat, yang kita demikian dahulu, untuk memerangi komunisme, kata dia. Tapi dalam masa yang sama, mereka juga menyerapkan fahaman-fahaman, teknik-teknik, cara-cara bagaimana untuk menentang kerajaan, melakukan perang gerila, melakukan peperangan menentang, menjatuhkan kerajaan secara ketenteraan, menggunakan senjata dan secara guna apa dipanggil perang saraf. Saya hanya seorang daripada ramai, kalau nak dikatakan cara kasar lah, dilatih dalam kepakaran bagaimana untuk menentang dan menjatuhkan kerajaan. Ini benar. Tahun 75, dua kursus yang saya hadiri. Kursus apa dipanggil Special Forces Officers Course yang beret hijau tu di Amerika Syarikat, dan juga kursus perang saraf atau cyber. Dan dengan kemahiran dan pengetahuan itu, saya dapat lihat perkembangan semasa. Beberapa tahun yang lepas, khususnya lebih kurang 15 tahun yang lepas, atau hampir ke situ, di mana teknik-teknik yang diajar tu, cara tu, dengan demonstrasinya, dengan segalanya, semua kelihatan. Semuanya kelihatan. Perang sarafnya, teknik dia, semua kelihatan di dalam negara kita sendiri. Jadi saya dari dahulu sudah mengatakan apa yang saya ajar, apa yang diajar kepada saya sudah digunakan oleh orang lain, ataupun orang lain telah diajar bagaimana untuk melakukan perkara yang sebenarnya, bertujuan untuk persediaan kita untuk menentang kuasa komunis yang ditakuti berlaku apabila Vietnam jatuh, domino theory berlaku, Laos pun jatuh jadi komunis, Cambodia pun jatuh jadi komunis, Thailand pun jatuh, dan langsung kita jatuh jadi ditakluki oleh komunis. Dan apabila kita ditakluki oleh komunis atau hampir ditakluki oleh komunis, kita mesti bersedia menentang dia.
Kita akan pergi ke Thailand mungkin, dihantar ke Thailand untuk melakukan apa dipanggilkan, sebab Thailand dah dikuasai oleh dia, maka kita akan membantu bersama pasukan penentang, ya, resistance movement dia untuk melawani pihak musuh iaitu komunis. Itu sebab kami dilatih. Itu sebabnya kami dilatih. Kalau orang tanya, kenapa pula tentera kita, pegawai gerak khas kita dilatih dalam kemahiran tu? Tujuannya untuk bersedia kalau kita terpaksa melawani musuh atau membantu pihak-pihak atau negara lain. Dan kalau negara kita pula dikuasai, ditaluki, kita pula menjadi gerila, kita juga menjadi pasukan penentang, kita jadi orang yang melakukan perang saraf untuk menjatuhkan pemerintahan komunis di negara kita. Kita dah bersedia sebenarnya dulu lagi untuk berbuat demikian. Tetapi alhamdulillah tidak berlaku perkara itu. Jadi kemahiran-kemahiran itu ada di dalam kita, dan digunakan sebagai panduan bagaimana pula untuk menangani mereka-mereka yang menentang kita. Itu sebabnya kalau orang tanya macam mana Datuk dulu boleh selesaikan masalah tu, diselesaikan sebab kita faham cara dia, sebab kita juga dilatih cara dia. Kumpulan-kumpulan gerila pengganas komunis, kumpulan-kumpulan ekstremis seperti Al-Maunah, dan juga kumpulan-kumpulan yang lain. Jadi apa yang saya ingin terangkan ialah, kalau di Amerika sudah dilatih, dia mampu melatih, ada pusatnya dalam hal itu, maka tidak terkejutlah kalau mereka juga ada melatih dalam bidang-bidang lain. Political warfare sebagai contoh, bagaimana untuk menjatuhkan kerajaan. Malahan baru-baru ini saya nampak satu risalah daripada NGO di Amerika Syarikat. Dia title dia Panduan untuk Calon Memenangi Pilihan Raya. Asalnya daripada Amerika Syarikat. Panduan bagaimana calon untuk memenangi pilihan raya di Malaysia. Wah, dia dah adakan buku risalah, dan saya tengok buku tu memang cukup lengkap. Dan kalau mana-mana calon mengikuti, termasuk diri kita, calon pihak kita, pasti mendapat kemenangan. Tetapi mereka banyak memberi latihan dan buku itu kepada pihak lain. Bukankah ini campur tangan daripada kuasa asing? Dana. Semasa latihan saya pernah bertanya, daripada mana datangnya nak dapat senjata ni, nak menjalankan perang penentangan ni? Daripada mana nak dapat wang untuk membiayai dan membantu pihak-pihak gerila? Dia kata, jangan risau, money no problem. Money no problem. Apa saja yang diperlukan kita boleh salurkan. Senjata tidak ada masalah, kita boleh hantar. Berbagai-bagai cara, dengan submarine, dengan penyelundupan, dengan membeli daripada pihak ketiga, dengan macam-macam cara. Senjata itu boleh dimasuki ke dalam ini. Ini saya ingin jelaskan, dan saya harap kalau ada orang masih ragu-ragu, ini semua rekaan daripada pihak keselamatan lah, daripada campur tangan asing ni. Saya mengikut pengalaman saya dalam bidang saya yang kecil itu sebahagian kecil saja, saya nyatakan dianya benar, dianya betul, cara dia pun ada, teknik dia pun ada. Sebab apa? Saya salah seorang daripadanya yang dilatih demikian. Dan saya dapat melihat sekarang kepakaran tu, kemahiran tu digunakan oleh pihak lain. Okey. Saya mungkin ramai tuan-tuan dan puan-puan mahu tahu keadaan di Lahad Datu. Itulah hot topic sekarang lah, ya. Memang dikatakan oleh Saudara Risa tadi dan Ustaz Kanan bahawa ia adalah satu perkara yang mengejutkan. Tetapi begitulah dia ancaman. Ancaman tu kadang-kadang berlaku tanpa kita sedar. Sebelum berlaku kita kata takkan ada, mana mungkin, takkan boleh. Macam di Al-Maunah tu, mana berani orang kita
masuk dalam kamp tentera, mencuri senjata daripada anggota tentera kita sendiri dengan segala pengawal dia segalanya. Saya kata kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada orang berani, terbukti dan mampu orang berbuat demikian. Orang kita yang mula-mula saya sangkakan masa terbang pergi ke Greek, ini mungkin angkara MILF, MNLF, Aceh, Gerakan Aceh Merdeka, PULO, segala gangster daripada Ipoh. Tetapi rupanya orang kita yang melakukan. Orang kita yang begitu taksub kepada ketua dia, yang percaya kepada kepercayaan karut marut. Dia kebal, dia tidak boleh didengari oleh orang, dia boleh jadi halimunan. Malahan apabila dia curi senjata pada pagi itu 2 bulan Julai tahun 2000, dia sanggup menembak sekitar kawasan dia dan hantar orang dia ke Pekansau beli rokok, beli nasi lemak, naik kereta, terang-terang berbuat demikian atas sebab dia percaya kepada perkara yang tak betul. Jadi maksud saya ialah orang-orang yang demikian ni sudah juga ada di kalangan kita. Orang-orang yang terpengaruh dengan ajaran yang tak betul dan juga taksub sangat kepada ketua, ekstrim. Mereka berbuat demikian, dia kata sebabnya dia dididik dan diingatkan bahawa kita lebih Islam daripada orang yang lain, kita lebih baik daripada orang yang lain, yang itu Islam itu tidak sebaik kita, kitalah yang akan pergi ke syurga dan orang lain itu tidak. Ajaran-ajaran begitulah yang telah membuat mereka bertindak demikian. Alhamdulillah, kita bernasib baik, kita ada masih lagi tentera dan pasukan polis yang berpengalaman dan kita dapat selesaikan perkara itu dengan secepat mungkin. Dengan sedikit sangat pertumpahan darah. 2 orang mati ditembak oleh orang dia, seorang orang dia mati kita tembak, dan kita dapat recover seluruh senjata, hampir seluruh peluru tolak yang dah ditembak oleh dia. Satu senjata keluar ke Selangor, tapi kita dapat tarik balik. Alhamdulillah. Saya katakan Tuhan mengasihani kita. Saya sebelum tu memang saya minta, dah tak tahu siapa dan bagaimana nak menangani. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah pada aku di mana kumpulan ini. Besok pagi dia tunjukkan. Dan bila dapat kedudukan tu, saya tanya pula, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah bagaimana untuk menangani masalah tu. Itu timbul kepung tu, kacau dia, penat dan letihkan dia, mainkan lagu macam-macam, tembak ke udara sebagainya, panggil anak pinak dia. Akhirnya kita dapat meletihkan dia, mengelirukan dia, dan dia pun give up dan menyerah. Dan kemungkinan ya, saya tak tahu, konsep yang sama telah digunakan di Lahad Datu. Konsep yang sama, taktik ni berubah sedikit, tetapi konsep kita kepung dia, kita penatkan dia, kita celarukan dia, dan akhirnya bila dia mula tak tentu arah, kita serang dia. Dalam penyerangan ini saya memang duka cita. Kita harus semua duka cita. Antara kita terkorban 8 orang wira-wira negara kita. Saya cakap dengan tuan-tuan dan perempuan, kalau ada orang lah mengatakan mana remeh lah perkara itu, ya, itu biasa. Ya, memang biasa bagi kami tentera. Tetapi apabila kita berhadapan dan berada di dalam keadaan tu, percayalah, memang merunsingkan, menyusahkan, memeritkan, menakutkan, segalanya ada dalam kepala setiap anggota keselamatan kita. Percayalah. Ya. Tetapi mereka telah dididik untuk mengawal perasaan dia, emosi dia, ya, supaya dia dapat terus berfikir dengan tenang, dengan baik. Sungguh pun keadaan takut, risau, perit, segalanya ada, tetapi dia tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab dia. Itu yang kita harus beri, orang kata, pengiktirafan. Dia bukan seperti ramai yang kata, dibayar gaji mereka semua tu,
Itulah tugas dia. Betul. Bayar gaji banyak mana sangat. Tugas, kenapa tugas sampai dia terpaksa menyambung nyawa? Jangan diremehkan dia punya pengorbanan. Biar dia seorang pemandu, seorang tukang masak, tetapi dia dalam keadaan, di dalam suasana yang getir, bahaya, risau. Sebab dia tak tahu bila peluru akan sampai. Dia tak tahu belakang dia musuh akan datang mengangkat, menyembelih dia. Dia tak tahu. Tapi dia tetap lakukan tugas dia juga. Inilah pengorbanan dan cara kita menangani musuh-musuh kita daripada dulu sampailah sekarang. Ramai orang tak mahu menerima atau tak sedar perkara itu. Malah seperti kata sampai ada orang yang mengatakan, itu bukan biasa. Itu memang tugas dia lah, dia dibayar gaji. Tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, saya lama di dalam gerak khas daripada tahun 67. 26 tahun saya dalam gerak khas. Saya kepakaran saya dalam bidang-bidang perang gerila, unconventional warfare, segalanya, letupan khas, segalanya lah, sabotaj, segalanya. Pasal kita daripada regimen gerak khas. Dengan segala latihan itu, masih lagi masa di Bukit Jenalik sebagai contoh, apabila berhadapan, belum berhadapan dengan dia, dalam atas bukit itu itulah kita, dada kita gedegak, risau juga, ya. Jadi saya ingin beritahu sebenarnya ini, hargailah, ya, iktirafilah, pengorbanan. Kadang-kadang muka dia apabila naik lori dia memang buruk, comot. Kadang perangai dia tak betul, lekeh kadang-kadang. Kita tak tahu dia baru keluar 3 bulan daripada hutan. Kita tak tahu. Kadang-kadang apabila di tempat rest stop tu memang kadang-kadang perangai dia orang mengantuk, dia dengan macam-macam. Tetapi dia sebenarnya telah melakukan tugas tanggungjawab. Dia sudah dapat keluar, dia relax sikit, ya. Dan apabila mereka yang besok ni balik, yang sedang dalam berkhidmat ni dengan mengepung, termasuk salah seorang dia, seorang menantu saya, ada sekarang menjalankan tugas di sana. Dia dah 3 hari, dah 2 hari semenjak mula je operasi, panggil pun tidak lagi dah, SMS pun tidak lagi. Tapi sebelum tu dia mengingatkan pada saya, minta nasihat. Getir, kita menghadapi satu situasi yang agak getir. Ya, pencerobohan daripada askar-askar Kesultanan Sulu. Nampak macam tak ada. Tapi saya beritahu pada tuan-tuan lah, percayalah pada saya, sebab saya lama dalam bidang gerak khas pula. Saya bukan nak membesarkan diri, tapi pasal bidang tu terlibat dalam operasi-operasi yang sulit-sulit ni lah, ya. Biarlah setakat saya kata, dan percayalah, saya kenal dia orang tu, kenal cara dia, kenal bagaimana azam dia, kenal dia punya orang kata kekejaman dia, tahu teknik dia, tahu cara dia, segalanya. Kalau orang tanya macam mana Datuk tahu, itu tak boleh saya jawab lah. Ya? Saya kalau senyum tu faham sama tahu cukup lah, ya? Kalau nak kata tadi pencampuran campur tangan kuasa asing, tak tahu lah, kita pun mungkin ada campur tangan juga, atau sebab-sebab cara-cara tertentu. Tapi cukup setakat itulah, percayalah. Itu sebagai satu bukti lah apa yang dikatakan campur tangan kuasa asing itu berlaku, ya? Dilakukan bukan oleh orang lain, mungkin kita juga, ya. Tetapi yang pentingnya mereka ni memang keras. Teknik dia teknik gerila, susah nak lawan dia. Kalau kita kepung dia jauh, dia cepat hilang. Kalau kita tekan dia, saya tidak terkejut semalam 7 pagi anggota tentera kita menyerang, ya. Tengok dia dah berpecah. Itulah teknik yang mungkin telah diajar pada dia dan digunakan nak menakutkan musuh. Itu saya tak ajar lah, ya. Penggal kepala, tak ada, itu saya tak ajar. Tapi dia boleh melakukan perkara yang tujuan untuk menakutkan musuh. Itu cara dia, ya? Dan dia akan berpecah. Dia akan buang senjata dia, surutkan senjata dia. Setakat ni saya tak dengar lagi senjata dijumpai, kan? Belum lagi. Tak nampak lagi orang yang berpakaian seragam loreng sebab dibuka.
Dia akan tanam, dia buang, dia pakai awam, dia pecah satu grup ni tu. Tetapi jangan salah sangka, saya bukan mengatakan strategi sekarang salah, bukan. Saya tak ada di sana, kita tak ada di sana, kita tak boleh cakap. Hanya orang di sana tahu apa yang dilakukan dan mereka tahu apa yang dilakukan. Tapi saya boleh menceritakan kemungkinan dia. Kemungkinan dia sebab ada orang awam yang dipegang, mungkin berdekatan, maka strateginya adalah untuk memecah belahkan mereka, biar dia lari supaya dia tinggalkan orang awam. Susah nak heret orang awam ni, ke mana nak pergi kan, nak jadi tebusan. Kalau duduk dalam rumah senang, tapi kalau nak bawa susah nak pikul senjata yang berat-berat ni, ya. Jadi dia pecah dua sana, tiga sana. Jadi bila dalam keadaan begitu mereka menjadi lemah. Itu yang sebab dia mula dapat dua orang, seorang. Ya, itu mungkinlah. Tapi nampak gaya pattern dia macam tu. Kalau itulah strateginya, dia berkesan, kita yakinilah dan kita sabarlah menunggu sampai semuanya akan diambil. Dan kita, polis kita, tentera kita tidak akan duduk diam. Selagi tak habis kita dapat semua, kita akan teruskan keadaan itu. Kita akan teruskan. Biar makan masa berbulan, bertahun, kita akan dapat dia. Kalau dan selagi dia ada di bumi Sabah. Itu kita akan lakukan. Jadi yakinilah tentang cara dan teknik yang dilakukan. Saya berbangga sebenarnya. Inilah pertama kali saya lihat semalam mulainya dan dah berterusan hari ini. Seluruh angkatan tentera kita, laut, darat dan udara, termasuk polis, dengan jet kita, dengan perisai kita, dengan helikopter kita, dengan perisik kita, dengan komando kita, segalanya terlibat dalam satu operasi bersama yang sungguh hebat. Tak ada dan tak pernah kita melakukan demikian, ya, di dalam melawani apa-apa saja musuh di dalam negara kita sendiri. Tak pernah. Ini pertama kali. Dan dia berjalan dengan, nampaknya dia berjalan dengan lancar. Saya kata kepada tuan-tuan dan puan, susah untuk menyelaraskan satu operasi yang demikian. Tetapi nampaknya kita jalan dengan baik. Tengok gambar tu nampak baik. Helikopter dia boleh bercakap dengan kapal, kapal boleh bercakap dengan darat, darat boleh bercakap. Memang satu operasi yang baik. Saya rasa bangga sebab selama ni kita berlatih aja. Kita berlatih aja. Musuh pun buat mati je sebab kita main-main musuh. Tapi nampaknya budak-budak kita dengan pasukan kita hebat nampaknya. Jet kita nampak dia dive bombing bagus. Kapal kita terbang kapal perang kita berlayar dengan baik, helikopter kita berjalan dengan baik, helikopter segalanya nampak baik. Jadi di mana yang dikata oleh orang bekas-bekas anggota tentera kita ni, pegawai-pegawai, dia kata kita ni semua tak baik? Kan? Ada orang dengar kan cakap kan, dia kata kita semua tak betul lah, peralatan kita tak elok lah, pakaian kita tak betul lah, semua yang tak elok. Kalau tak elok tak boleh dilakukan operasi yang demikian. Betul lah. Memang kalau tak, memang saya kata susah. Dah lah susah nak suruh orang pergi depan menghadapi musuh, nak bekerja sama bersatu pula dengan menggunakan senjata pula. Bagaimana dia boleh lakukan? Sebab alat kita bagus, kelengkapan kita bagus, anggota kita bagus, latihan kita bagus. Dan jangan lupa, kita banyak kejayaan ya. Kita salah satu, the only country, negara yang terulung yang dapat mengalahkan insurgency komunis dengan habis sekali. Tak ada negara yang dapat buat demikian. We are the only one. Kita dapat mengalahkan kumpulan ekstremis dengan hanya 2-3 je yang mati. Itu pun bukan kita yang tembak. Yang orang yang mati itu ialah ditembak oleh mereka. Saya pergi selepas insiden di Bukit Nalik itu, pergi ke Filipina, pergi ke Indonesia, pergi ke mana, Perancis pun kata, you hebat lah you orang. Hebat dia kata kita hebat. Hebat. Dia tak sangka kalau dia tu dia tabur semacamnya. Semua orang kena. Kita berhemah. Kita yang paling penting, ya kita nak cari musuh, tetapi kita nak jaga keselamatan rakyat kita sendiri. Itu yang paling utama sekali. Ya, biar kita lambat dapat musuh,
Biar musuh berterabur, tapi yang penting rakyat kita. Itu pendekatan. Itu sebab saya suka dan menyokong pendekatan sekarang. Sebab saya kata itu pendekatan yang wajar. Ya. Dan biarpun lepas tu, sepatutnya, seeloknya, kita gempur aja pada hari kedua, hari ketiga. Tetapi kita menghadapi risiko. Orang kampung, orang anak-anak, orang tua yang tak berdosa akan mati kalau kita bom tembak semacam je. Hancur semua. Tapi kita juga mungkin kehilangan 10 atau 20 orang awam kita. Dan kita akan dikutuk seluruh dunia kerana orang kita terbunuh. Jadi askar kata, atau pasukan keselamatan agaknya kata, biarlah kita susah sedikit apabila dia dah berterabur, kita cari dia, biar kita menghadapi risiko, tetapi selepas orang kita selamat, ya, kita dah keluarkan orang dia, kita selamat. Biar makan masa. Anggota kita menghadapi risiko. Menggeledah apa yang dikatakan dalam TV, mopping up adalah tugas yang paling sukar. Dia akan pakai awang, senjata pistol di belakang. Dia pakai awang, dia tahu bom depan. Encik, saya surrender. Orang tu lalu, bam, orang kita kena. Yes. Nak masuk dalam bilik, nak menggeledah, jangan. Nampak dia ada dalam bilik tu. Kita nak masuk ke pintu, anggota kita berpeluh tau. Dan kalau orang tak biasa, saya rasa terkencing juga. Iya, takut. Tapi dia kawal ketakutan dia jalankan tugas. Susah, very difficult. Saya kata tu. Saya biar nampak musuh tu kita tembak dari jauh senang. Tapi bila nak mencari ni susah. Nak mengenal pasti, nak periksa orang. Dia buat mula, sebenarnya dia penganas. Tetapi dia akan buat kata bekerjasama. Lepas tu kita pusing ke belakang, pam, dia tembak dari belakang. Itu apa yang berlaku dekat Sempurna. Apabila dia katakan kepada orang ni, rumah kat sini ada orang. Pegawai SB kita pun pergilah kat situ. Bila dia ke belakang, dia tembak dari belakang. Itulah keadaan. Jadi ini keadaan yang orang kita hadapi. Risikonya, dia tahu risiko tu. Bukan dia tak tahu taktik, dia tahu. Tetapi risiko tu terpaksa lalui juga. Dan kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang nasib dan nyawa kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya dua perkara lagi saya nak sebut tentang asing ni lah. Ancaman yang terbesar sekali sebenarnya telah dibayangkan. Kita bukan takut daripada luar tu. Tak risau. Sungguh pun dia dah masuk dan sebagainya, ancaman sedemikian, kita tahu kemungkinan tu berlaku dan kita tengok respons kita dah dapat tangani dan jalankan tugas. Kita doakan operasi itu berjaya. Daulat akan berjaya. Kita tidak takut dengan Singapura pun kita tak takut. Jangan orang salah sangka. Singapura memang banyak alat kelengkapan. Memang hebat. Tapi kita tahu juga macam mana nak mainkan dia, macam mana nak kalahkan dia. Kita tahu. Mungkin kalau orang memerhati peperangan di Iraq tu, kita tahu bagaimana Amerika sebenarnya kalah di Iraq. Kalah dia di Afghanistan. Dan dia berundur sebenarnya. Dia kata dia dah selesaikan tugas. Sebenarnya dia kalah. Kita pun tahulah cara dia tu. Kalau orang tanya macam mana Datuk kita nak lawan orang sebagai Singapura dengan jet dia banyak, tank dia beratus, dengan segalanya dia boleh dalam 24 jam sampai ke keluar. Memang dia boleh sampai. Tapi kita tahulah macam mana mainkan dia. Sebagai contohlah, kalau kita nak lawan dengan gajah lah, kita nak berdiri belakang dia, bodohlah, depan dia, bodohlah kita kan. Buat apa berdiri depan gajah, dia angkat kaki dia pijak kita, habislah kita kan. Pergilah kat belakang dia, ambil pin lebih kurang besar ni, cucuklah ada yang tergantung belakang tu, tengoklah sakit tak sakit dia. Itu sebagai analogi dia lah, sebagai bagaimana kita boleh mengalahkan. Jadi kita tak risau dengan ni. Yang kita risau ialah apa yang telah dibayangkan tadi. Perpaduan antara rakyat sesama, antara kaum dan sesama kaum, ataupun pertelingkahan dan perkelahian antara kaum dan sesama kaum. Itu yang paling kita takut sekali.
Itu yang paling kita takut sekali. Itulah yang paling kita lemah sekali. Dalam bidang itulah kita paling lemah sekali. Dan dah diketahui oleh orang-orang luar. Dah lama dah. Dia dah tahu. Dengan polarisasi dan bezaan antara kaum, dengan sekarang dah diwujudkan sesama kaum, ditekankan lagi apa nak kata kepada kaum itu dan apa nak dikatakan kepada puak itu, biarpun sesama Islam. Dah diajar. Timbullah isu-isu yang dulu kita tak pernah terfikir pun, betul tak? Nak menaikkan atau menimbulkan perkelahian, pergeseran. Sebab dia tahu itulah yang kata yang paling lemah sekali dan paling kita takutkan. Nah, apabila kita berkelahi, keadaan negara tidak tentu, ekonomi kita merudum, tak ada orang datang, kita berbunuh antara satu sama lain. Dan jangan ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita sama Islam takkan bunuh. Sekarang contoh di Saud, Islam juga, dia tembak juga, ya. Di Lahad Datu, kononnya Islam, penggal juga kepala, bunuh juga. Bukan, itu tidak menjadi pertahanan bagi kita. Jadi bila berlaku benda tu, ekonomi merudum, kita tidak mempercayai satu sama lain, negara mundur, kita terus berbunuh. Siapa yang akan datang masuk? Siapa yang akan meminta bantuan daripada Amerika Syarikat? Siapa yang akan meminta bantuan daripada dunia keseluruhannya? Dan mereka akan datang, termasuk jiran kita di bawah, atas sebab-sebab air aku dah terancam, harta aku dah terancam, bangsa sekaum atau sebangsa dengan aku sudah terancam. Atas alasan tu kami terpaksa masuk. Dah bawah orang lain masuk, Selat Melaka apabila terancam, Amerika Syarikat akan takluk Selat Melaka. Saya tahu tu sebab saya dilatih di sana juga. Memang Selat Melaka memang salah satu target. Kalau Selat Melaka terancam, kita akan menguasai dengan satu MEF, Marine Expeditionary Force, dengan kapal terbang dia, dengan marine dia. Dia akan duduk sampai dekat utara kat Aceh, kat bawah dekat Singapura. Dia akan kawal selat tu. Hilang segala kedaulatan kita. Sebab apa dia nak kawal? Sebab dia kata penting. Kapal perang aku nak lalu, perdagangan aku nak lalu, aku mesti kuasa. Sebab apa engkau mesti kuasa? Sebab engkau tak boleh kuasa. Sebab apa engkau tak boleh kuasa? Engkau dah kucak-kacir. Kau dalam keadaan teruk. Saya mesti tentukan perdagangan dunia tidak terjejas, maka kita akan duduk. Apa akan jadi tuan-tuan dan puan-puan? Dalam negara orang masuk, Selat Melaka orang kawal, segalanya kawal, kita jadi apa? Hilang kemerdekaan kita. Masa itu siapa yang akan lebih naik tocang? Siapa akan lebih dipercayai? Orang Melayu, Islam? Tak, orang lain. Sebab orang Melayu Islam ni ekstrim. Orang Melayu Islam ni tak boleh percayai. Inilah bahaya dia. Inilah bahaya dia. Okey, satu lagi bahaya berkait dengan Lahad Datu. Ada orang kata daripada luar, saya mungkin percayai juga, untuk merancang menghantar 150 orang atau 200 orang dengan bot-bot laju untuk bertahan selama sebulan memerlukan belanja yang besar. Kesultanan Sulu tidak ada duit tu. Dia miskin. Tengoklah rumah dia dalam Facebook kena teruk, saya istana dia. Dia tak ada duit. Daripada mana datang dananya? Siapa yang memberi dana tu? Dan kenapa sekarang dibuat? Kenapa tak buat setahun yang lepas atau tunggulah 3-4 bulan selepas pilihan raya? Kenapa dibuat sekarang? Ada tak kita boleh memikirkan bahawa terpaksa berlaku, diisytiharkan darurat di Sabah dan tidak ada pilihan raya? Kalau tak ada pilihan raya, apa jadi pada wakil rakyat? 20 orang kurang. Kalau 20 orang BN hilang di parlimen, apa jadi kekuatan di parlimen? Kita mesti faham ini semua. Mainan-mainan ini semua.
Kalau dah 20 sekarang pun kita agak tipiskan. Kalau 20 orang BN punya wakil rakyat daripada Sabah tak ada oleh sebab tidak dipilih, oleh sebab darurat, oleh sebab keselamatan tidak selamat untuk mengadakan pilihan raya, tetapi pilihan raya di tempat lain dilakukan, siapa yang akan berada di parlimen? Kekuatan untuk kerajaan berapa orang? Sudah kurang 20 orang. Kalau kurang 20 orang, apa akan jadi? Kalau dia pula lebih sedikit atau kekal sekarang, itu satu senario, tolong fikirkan. Ya. Senario kedua, kalaulah dia orang pakatan pihak pembangkang menang, tipis pun cukuplah menang. Dalam perlembagaan kita tidak ada klausa yang mengatakan tidak boleh dijemput negara lain untuk masuk join. Malahan dibenarkan bahawa jika ada negara yang ingin masuk menjadi ahli Malaysia, dibenarkan atas kelulusan parlimen. Kalau satu parti sudah menguasai parlimen dan menjemput Singapura masuk dengan 80 ahli parlimen ni, apa jadi kepada parlimen kita? Apa jadi kepada parlimen kita? Siapa yang lebih banyak? Ini yang masalahnya. Jadi itu sebabnya kalau dalam saya berceramah lah, saya ingat supaya tuan-tuan mau fikirkan ini strategi yang telah ada dalam bayangan. Kalau dia menang sebelum tu, apa jadi pada askar Melayu yang telah ditugaskan untuk mempertahankan institusi raja, bangsa dan agama? Tukar, buang. Tak ada lagi askar Melayu. Tak ada lagi segalanya DAB. Tak ada lagi. Kerana ada suara-suara mengatakan hilang DAB, buang askar Melayu. Kerajaan kita tu diketepikan, semua hilang. Bahasa Melayu mungkin tidak perlu lagi jadi agama bahasa rasmi. Agama Islam sama dengan agama lain. Ini yang sedang berlaku. Kita mesti buka mata. Ini apa kita lihat. Ini ancaman kepada keselamatan negara. Sebab bila berlaku demikian, kita tidak akan jadi orang kafir. Kita akan tetap Melayu, tapi kita hilang kuasa totally, dan tidak ada kuasa yang boleh kita rujuk atau minta bantuan. Tak ada. Tak ada lagi. Askar Melayu tak ada, DAB tak ada, raja tak ada. Sekarang ni kita boleh merujuk atau menyeru minta kuasa raja, sebab raja ada kuasa-kuasa yang dia pegang, yang dia kata tidak membolehkan beberapa perkara berlaku. Tapi kalau dia hilang, habislah itu. Ini bahaya. Jadi kalaulah saya nak akhiri dengan ringkas apa saya telah katakan, ancaman yang dihadapi oleh kaum kita khususnya dan rakyat Malaysia keseluruhannya ialah apabila situasi berlaku, kita berpecah belah, kita berkelahi dan kita tidak bersatu padu. Kalau dah berlaku tu, dia akan membawa kepada situasi-situasi, kemungkinan situasi-situasi yang saya katakan tadi, yang sebenarnya akhirnya merugikan dan membahayakan kaum, agama, bahasa kita, kedudukan kita dan keseluruhan rakyat Malaysia. Dia pasti akan ada kestabilan. Apabila kita lemah, dengan secara terpaksa kita menjemput kuasa asing masuk, minta membantu dengan syarat, ataupun kalau kita tak minta pun dia akan masuk sebab kita dah lemah, kita tak mampu melawan, keadaan kucak-kacir. Malah kitalah yang mungkin memanggil Amerika, tolonglah kami, selamatkan kami dah membunuh antara satu sama lain, datanglah, tolong. Mungkin kita sendiri jemput Singapura masuk, dan apabila kita dah jemput masuk, dia akan menetaplah, dia kan tidak akan lepaskan lagi. Ini bahaya dia. Dan baru masa itulah apabila kita menangis tak berlagu lah, sesal kemudian lah kita. Ini yang bahaya. Jadi saya sudahkan di situ. Dan ancaman yang sekarang berlaku ni, no problem. Ancaman kecil, tak ada masalah. Ancaman yang itulah yang saya minta tuan-tuan dan puan fikirkan, dan serulah kepada pihak-pihak yang masih lagi ragu-ragu supaya berfikir tentang perkara itu. Kalau orang yang akademiknya mengatakan dia buat kira-kira, itu semua karut-marut. Jangan. Dalam dunia espionage, dalam dunia
mempengaruhi negara lain dalam dunia sekarang ni, di mana satu negara memanipulasikan sesuatu negara, memainkan negara lain. Semuanya mungkin, segalanya mungkin, tak ada yang tak mungkin. There's no such thing. Takkanlah dia buat begitu. Tak ada. Dia akan buat. Kalau itulah yang perlu dibuat, dia akan lakukan. Segala yang kita katakan takkan dilakukan, dia akan lakukan. Dia akan lakukan. Ini yang saya ingin ingat kepada tuan-tuan. Saya sudahi dengan minta maaf kepada semua dan sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.